Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita untuk kelas pada minggu ini. Okey, kita akan sambung untuk subtopik 2.4 iaitu berkenaan dengan kadar pertukaran asing. Okey, kalau minggu lepas cikgu ada terangkan bagaimana kita nak membuat pengiraan kadar pertukaran asing dan alhamdulillah dah ramai yang dah boleh buat bagaimana untuk membuat pengiraan kadar pertukaran asing. Okey. Dan semua contoh tu dah ada dalam buku teks. So boleh refer pada buku teks lah. Mana yang tak masuk kelas. Okey, boleh refer buku teks dan juga boleh refer pada cikgu. Okey, jadi cikgu ambil sebentar lalu untuk kadar pertukaran asing di mana kita perlu tahulah apakah maksud kadar pertukaran asing dan kemudian bagaimana kita nak menggunakan harga jualan dan harga belian dalam pengiraan kadar pertukaran asing. Okey, selain tu kita kena tahu juga kenapa adanya kadar pertukaran mata asing kadar pertukaran mata wang asing ini kerana adanya faktor permintaan dan juga penawaran. Okey. Dan sebenarnya setiap penentuan perubahan kenapa berlakunya perubahan dalam kadar pertukaran asing ini, okey, ianya dapat dilihat apabila kita menggunakan gambar rajah ataupun keluk permintaan dan juga penawaran di mana setiap penawaran ataupun permintaan mata wang tadi dia akan mempengaruhi kadar pertukaran asing. Dan apakah kesan kepada ekspor dan juga import lah sebagai contoh. Contohnya kalau mata wang jatuh, dia akan memberi kesan lah kepada ekspor dan juga import. Okey. Jadi ini antara contoh currency di mana apa yang cikgu ambil ini adalah kadar pertukaran semasa. Okey, kita boleh tengok kat sini di mana 1 USD bersamaan dengan RM4.27 untuk harga jualan dan harga belian adalah RM4.17. Okey, ni USD ni USD dollar, ni Euro, okey. Kemudian kita adalah Singapore dollar, kita ada yen, okey. Ni kita ada baht, okey, kita ada baht. Okey, ni antara contoh. Okey, contoh kadar pertukaran mata wang. Okey. Dan jangan risau sebab apa? Biasanya untuk nilai ni dia akan diberikan. Kita tak perlu hafal ataupun sebagainya. Sebab apa? Sebab kadarnya sentiasa berubah. Okey, yang ni pun cikgu dah sentuh. Kenapa perlu pertukaran asing? Sebab apa? Bila kita nak beli barang, kita nak jual barang ke negara luar ataupun orang luar nak beli barang daripada negara kita, mereka perlu pertukaran asing ini. Sebab apa? Mereka nak membuat pembayaran dalam mata wang negara tersebut. Sebagai contoh, okey, orang Singapura datang ke Malaysia nak beli barang daripada negara kita. So, mereka semua perlu membuat bayaran dalam ringgit Malaysia. Sama juga bila kita nak beli barang daripada Singapura, kita nak import. Okay, kita sebut perkataan import sebab apa? Dia melibatkan negara lain. Okey, bila kita import, kita nak beli barang daripada Singapura. So, we have to pay in Singapore dollar lah. Kita kena bayar dalam Singapore dollar. So, kita kena tukar duit kita. Contohnya, barang yang kita nak beli di Singapura tu harganya adalah $3. 3 Singapore dollar. So 3 Singapore dollar tu bersamaan dengan berapa duit kita? So kita kena tahu berapa kadar tukaran tadi. Mungkin $1 bersamaan dengan 7 ringgit kita. So kalau $3, 21 ringgit. Okey. Dan selain tu kita nak buat pelaburan ataupun kita nak bayar balik pinjaman yang kita dah buat di negara luar. So perlu ada pertukaran asing. Okey, ini semua adalah untuk huraian kenapa perlunya pertukaran asing. Yang ni pun cikgu dah jelaskan 2 minggu lepas. Okey. Okey, yang ni untuk pengiraan. Okey, yang ni kita dah bincang hari Jumaat hari tu. Kita dah buat latihan. Okay, bagaimana kita nak kira kadar pertukaran asing? Ianya bergantung kepada harga belian dan juga harga jualan. Di mana harga belian ni harga di mana bank tu dia akan jual mata wang tu. Okey, awak nak tukar, so macam contohnya lah, awak nak beli, so dia akan jual. Macam tu. Tu harga belian. Kalau harga jualan ni, harga bank ataupun money trader tu dia akan beli mata wang asing tu. Nak tukar dengan mata wang tempatan. Okey. Jadi untuk hari ni kita akan tengok kepada bagaimana kita nak menentukan
perubahan kadar pertukaran asing tersebut. Okey. Kita akan lihat ianya biasanya dapat dilihat melalui permintaan iaitu D. Okey, D kat sini. Okey, kita boleh tengok sini D. Dan ni adalah S. Masih ingat lagi apa itu D dan juga S? Okey, D ni adalah demand. Okey, dan S adalah supply. Okey, kita boleh tengok kat sini ni adalah RM. Okey, yang ni adalah quantity dollar. USD. Biasa kita akan guna USD dollar lah. Sebab apa tu adalah kadar mata wang yang memang secara rasmi. Okey. Jadi kita tengok kat sini D dengan S. Okey, kemudian ada lebihan penawaran, lebihan permintaan. Okey, ni duit kita Okey, ni duit kita. RM4, RM4.50, kemudian RM5. Okey, di mana rajah ni menunjukkan kadar pertukaran asing ringgit kita dengan dolar Amerika. Okey, paksi menegak ni. Okey, ni harga duit kita. Harga ringgit Malaysia. Okey. Dan paksi mendata ni adalah kuantiti dolar Amerika. Okey, jadi dia akan seimbang apabila kita tahulah keseimbangan pasaran. Okey, bila D dengan S ni dia bersilang. Ni D. Okey, ni D di mana keseimbangan dia akan seimbang, duit ni akan seimbang bila harga RM4.50. Okey, pada harga RM4.50, so 1 USD bersamaan dengan RM4.50 ni. Jadi maksudnya duit kita tu mencapai keseimbangan lah, keseimbangan. RM4.50. Tetapi okey, kita andaikan contohnya minggu lepas okey, kadar duit kita jatuh. Okey. Okey, jatuh ni maksudnya mengalami peningkatan lah. Poin yang ketiga. Okey, kita tengok kat sini. Okey, yang ni. Poin yang ketiga ni. Andaikan kadar pertukaran meningkat menjadi 1 USD bersamaan dengan RM5. Maksudnya ringgit kita jatuh. Kadar naik. Okey, ni kadar. Kadar ni kita nampak memang naik daripada RM4.50 tadi. Okey, ni daripada RM4.50 mengalami kenaikan kadar dia. Kadar dia naik, tetapi ringgit kita jatuh dari segi nilai. Dari segi nilai jatuh. Jadi kat sini akan berlakunya bila dah jadi naik RM5 ni, okey, kita akan mengalami lebihan penawaran dolar Amerika. Sebanyak apa? Ni Q1 ke Q2. Okey, so bila ada lebihan penawaran ni, jadi kadar pertukaran cenderung untuk turun lah. Untuk turun semula. Okey. Okey, akan turun semula. Tapi kalau kita andaikan, okey, kadar kita turun, kadar pertukaran ni menurun 1 USD bersama dengan RM4. Ringgit kita ni mengalami kenaikan nilai. So akan ada lebihan permintaan. So bila ada lebihan permintaan, kalau kita dari segi barang lah, permintaan tinggi. So apa akan jadi? Ramai orang nak. Okey, jadi bila ramai orang nak, okey, menyebabkan kadar pertukaran ni cenderung untuk naik. Kalau kita belajar dari segi barang dan perkhidmatan, kalau lebihan permintaan tinggi, harga akan naik. Jadi kalau yang ni kadar pertukaran asing cenderung untuk naik. Okey, sehingga mencapai keseimbangan semula lah. Daripada RM4 kan? Okey, jadi dia akan naik balik. Dia akan mencapai kadar keseimbangan. Dari segi analisis dia lah, dari segi permintaan dan juga penawaran. Kalau kita faham dari konsep permintaan dan juga penawaran yang kita belajar masa tingkatan 4 dulu, berkenaan dengan konsep demand and supply, dia sama je. Konsep tu masih lagi sama. Tapi kita tak bincang dari segi barang dan perkhidmatan, dari segi harga, tapi dari segi kadar. Dari segi kadar. Okay. So, ni dia punya kejadian je lah. Kejadian yang berlaku. Okay. Jadi, dia simple je. Dia memang sangat simple. Okay. Dan kemudian kita cuba buat lah. Nanti kita akan cuba buat latihan buku teks muka surat 217. Okey, yang ni. Okay, tentukan kadar pertukaran ringgit Malaysia dalam pasaran pertukaran asing. Jadi kalau kat sini kita tahulah 1 Singapore dollar bersamaan dengan 3 ringgit. Yang A tu. Kemudian B nanti dengan C cuba buat dulu, nanti kita akan bincang.
Okay, so kita tengok. Apabila berlakunya perubahan tadi, apa kesan dia? Of course, dia akan ada efek lah to the export and juga import. Okay. Dan kenaikan dan juga kejatuhan ni Okay, kenaikan dan kejatuhan ni, kenaikan dan juga kejatuhan ni sebenarnya dia bergantung kepada keadaan permintaan dan juga penawaran mata wang lah di dalam pasaran pertukaran asing. Okey, dan dia akan memberi kesan kepada ekspor dan juga import. Okey, apa itu kenaikan? Okey, kenaikan ni maksudnya seunit mata wang sebuah negara tu untuk dapatkan lebih banyak unit mata wang asing. Contohnya macam ni lah gambaran ni. Contohnya seunit ni nak dapatkan lebih banyak. Tu berlaku kenaikan. Kenaikan kadar, bukan nilai. Kenaikan kadar. Kalau kejatuhan ni, dia dapat kurang. Dia dapat sikit. Dia dapat sikit je duit. Kalau macam ni ada berapa keping? 5 keping. So, mungkin dia akan dapat 2 keping sahaja. Ni kenaikan kadar pertukaran asing, kejatuhan kadar pertukaran asing. Okey. Dan sebenarnya, bila berlakunya perubahan kadar pertukaran asing, macam yang tadi cikgu sebut, kesan dia kepada ekspor dan juga import. Okey, so biasanya kita akan tengok bila berlakunya kenaikan, apa kesan dia ni? Yang ni. Kesannya ialah ekspor negara akan menurun. Sebab apa? Ekspor negara akan turun sebab apa? Pengimport. Bila macam ni, bila kita punya kadar pertukaran asing tu mengalami kenaikan, maksudnya harga barang ekspor bagi negara kita contohlah kadar pertukaran asing negara kita naik. Naik bila naik, harga barang ekspor bagi negara kita ni akan jadi lebih mahal. Naik ni maksudnya duit kita bagus lah, duit kita bagus. Duit kita elok, berada dalam keadaan yang elok. So barang ekspor negara kita tu akan jadi lebih mahal. Jadi bila lebih mahal, pengimport, orang luar ni yang nak beli ataupun nak import barang daripada Malaysia tadi, dia terpaksa buat bayaran yang lebih. So bila dia buat bayaran lebih, dia akan bagi kesan lah, nak beli ke tak nak. Sebab itulah bila kenaikan tu, ekspor negara akan turun. Kalau tengok buku teks, muka surat 219 tu, dia dah bagi contoh yang sangat jelas. Di mana satu situasi, first tu, harga 1 USD bersamaan dengan RM4.3. So pengeksport Malaysia ni, kita lah penjual daripada Malaysia ni, dia jual minyak kelapa sawit, harga dia RM750,000. So pengimport ataupun pembeli daripada Amerika Syarikat tadi, perlu bayarlah RM750,000 tu, berapa duit dia kena keluarkan? Dia kena keluarkan 174,418.60 sen USD. Tetapi contoh negara kita ni mengalami kenaikan. Mengalami kenaikan. Dah jadi RM4.10 sen. Dah jadi RM4.10 sen. Nilai yang sama dia beli. Minyak kelapa sawit tadi 750,000 RM. Dia dah kena bayar 182. Kena tambah lagi duit dia tu. So mungkin dia akan kurangkan lah ekspor negara kat sini. Tapi import, dari segi import akan meningkat. Import akan meningkat lah. Sebab apa? Bila kadar kita naik tadi, macam yang tadi, daripada RM4.3 ke RM4.10 sen, harga barang import daripada negara asing tadi akan jadi lebih murah. Kita keluarkan RM4.10 sen je, tapi dapat beli banyak. Beli import So kita akan meningkatkan lagi lah kita punya import negara kita. Tapi dibagi kesan lah kepada imbangan dagangan. Imbangan dagangan tu akan cenderung untuk merosot. Kalau kat sini cikgu ada tulis jugalah harga barang ekspor tu akan jadi lebih mahal dan harga barang import akan jadi lebih murah. Dan dari segi kejatuhan dia berlawanan lah dengan kenaikan ringgit Malaysia. Situasi ni kita boleh tengok pada buku teks muka surat 221. Sekarang kejatuhan daripada RM4 jatuh kepada RM4.2.
pengekspor penjual. Okey, jual getah asli. Okey, 950. Okey, jadi pengimport Malaysia tu dia perlu bayar 237,500 USD. Dia kena bayar untuk harga 950,000 ringgit Malaysia tadi tu. Okey, jadi bila duit kita jatuh, dia tak perlu keluarkan banyak. Dia hanya keluarkan 226 je. So sebab itulah kita punya ekspor tu, okey, ekspor negara akan meningkat. Sebab apa? Orang nak beli ni. Orang nak beli. Tapi bila ekspor negara kita meningkat, okey, maksudnya cenderung baiklah. Sebab apa? Ekspor macam tu. Okey, tapi dia bagi kesan jugalah pada imbangan-imbangan lain. Okey. Jadi, ni adalah kesan lah kepada bila berlakunya perubahan dalam kadar pertukaran asing. Okey. Jadi, itu sahaja untuk tajuk Malaysia dan ekonomi global. Okey, dan cikgu nak kita buat latihan buku teks, muka surat 229 iaitu soalan objektif, ada 14 soalan, dan soalan pada muka surat 232, soalan 7 dan 8. Okey, jadi kalau ikutkan kita dah habis untuk silibus tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Okey, kita dah habis semua. Okey, jadi kita akan mula untuk membuat ulang kaji. Okey, kalau ada apa-apa soalan, kita akan sambung dalam perjumpaan seterusnya dan juga dalam grup ekonomi. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.